Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kelas kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, kita teruskan dengan bacaan azam Al-Quran kita yang kita buat setiap masa, setiap kali lah. Tak wajib tapi cantiklah kalau kita buat. Mudah-mudahan dapat rahmat sama-sama. Faya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana. Faya Rabbi bil Qur'an ishrah sudurana waghfir lana بذكر نصرا مؤيدا يسر أمورنا بقرآنك المحفوظ في اللوح سرمدا. Alhamdulillah, kita selesai membaca nazam Al-Quran. Maka kita teruskanlah hari ini dengan bacaan Al-Quran kita, iaitu daripada semalam hari ayat semalam ayat 15 dan 16, ini 15 dan 16, ini 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan ayat 18. Okey, kita betul. Seterusnya ayat 15 dan ayat 17 ayat 18 pada pagi ini. Tuan-tuan, hari ini seperti biasa bersama saya Muallim Azmi. Nama penuh saya Muhammad Azmi bin Abdullah. Yang mungkin belum mengenali saya, saya dah teruskan dah mula kelas online saya ini pada minggu lepas, 2 minggu sebelum lepas bila saya sampai ke stesen. Alhamdulillah, kita teruskan dengan saya bacaan 2 ayat saja tu hari, tapi merangkumi hukum tajwid, fasahah, makharijul huruf, makhraj huruf, tafsir dan sedikit ilmu tarannum. Alhamdulillah. Okey, kita tengok ayat yang ke-17 sama-sama. Tengok, tuan-tuan tengok, dan kawan-kawan rakan-rakan yang dengan saya pada pagi ini boleh lihatlah, insya-Allah. Alhamdulillah, boleh share pada kawan-kawan, mudah-mudahan mendapat rahmat dan mendapat hidayah. Kita mengimarahkan waktu subuh, insyaAllah. Jadi subuh wajib. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Untuk pagi nipis apa nipis apa gitu ya. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. Okey, cukup itu dua ayat. Jadi ayat tadi saya baca memang nampak pendek. Bila saya jadi imam, mungkin panjang sikit lah sedikit tapi kebiasaannya fitrah manusia pada saya lah, fitrah pada saya, kebiasaan pada diri saya, bila waktu pagi nampak kita pendek tapi kita pagi-pagi kita mungkin dah baca baca talqin ke talqin ke tarhim ke, ataupun kita jadi imam mungkin panjang sikit lah. Tapi biasa, itu biasa, tak masalah Okey, alhamdulillah kita dah selesai membaca surah, dua surah, ayat 17, satu surah suratul Baqarah, tapi dua ayat, ayat 17 dan ayat 18 dari juzuk yang pertama, tapi merangkumi berbagai ilmu, have a lot of knowledge, level of knowledge. Firstly, speaking hari ni pagi kita belajar berkenaan an maza an fasah, kefasihan bahasa kita, makhrajul huruf, setiap huruf yang keluar satu persatu alif sampai ayat. Lagi apa lagi berkenaan tentang tafsir, tafsir Al-Quran. Hakimi, alhamdulillah, Hakimi Ghazali dah watching kita ni pada pagi yang mulia ini. Hakimi, ini anak buah saya ni, Hafiz, alhamdulillah Hakimi sama-sama watching Hakimi. Abang Mi jumpa Abang Mi dia panggil saya Abang Mi. Abang Mi buat kelas setiap waktu subuh, waktu PKP ni lah. Tapi waktu sekolah nanti kita ubah lah tarikh, kita ubah mungkin lepas maghrib ataupun lepas isyak, insyaAllah. Okay, alhamdulillah kita merangkumi berbagai ilmu, a lot of level of knowledge. Firstly is makhrajul huruf, fasaha, tafsir, okay, tajwid, ilmu tajwid, wa akhir kamis bizalik ada sedikit little bit of tarannum. Tarannum lah sebab tarannum ni last level of knowledge in Quran. Tak apa, okay, yang penting dua ayat ni, dua ayat. Saya tak nak banyak-banyak kerana fitrah manusia ada ilmu, dia tak boleh banyak-banyak, sedikit. Ini pun dah banyak. Tuan-tuan tengok, kita pun dah merangkum banyak ilmu. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sentuh sedikit berkenaan tentang hukum tajwid. Okey, kalau ada soalan ataupun kawan-kawan semua atau Kimi, siapa-siapa lah yang soalan, bolehlah bagi komen sementara saya streaming, ataupun bila dah offline boleh hantar WhatsApp nombor yang tertera berkenaan tentang hukum tajwid atau apa sahaja, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita tengok ayat pertama, ayat 17, mathaluhum hurufan. Okey, mathaluhum ni tak ada banyak pendek. Sini mathaluhum ni pendek semua. Cuma makhrajul huruf an hurufus tha. Hurufus tha ni lidah kena keluar. Tha. Tha besar. Tha. Mathaluhum. Kalau sin, huruf sin, masaluhum. Cik Johan, alhamdulillah. Ni pun rakan-rakan saudara saya, ni geng-geng saudara ni. Anak buah yang join halal je kabar bagi. Selamat join saya lah. Sama-sama selamat ngeteh, sambil ngeteh kat tengah pula tu kan. Sementara tunggu Hakim siapa si Hakim goreng apa, kita sama-sama ulang kaji lah, insya-Allah. Alhamdulillah. Mathaluhum tha ni, tha yang titik tiga ni dia lidah keluar. Tha. Okey, kalau sin, huruf sin, sa. Tengok gambar saya dia kan, yang tak handsome ni. Tengok sa. Mathaluhum, itu. Okey, dapat hum ni adalah ulang kaji balik tiga huruf yang berkawan, iaitu ha simpul, ha pedas, orang Jawa kata, orang Sunda ha pedas, dan kha yang kita keluarkan kha. Jadi mathaluhum, mesti tebal. Okey, tak ada panjang pendek dekat mim mati. Encik Baharudin Ismail, alhamdulillah Encik Baharudin join us. Okey, ini di Al-Quran. Alhamdulillah Encik Baharudin ni geng. Ni geng Pari Limbung pula. Alhamdulillah.
Share kawan-kawan, mudah-mudahan mendapat rahmat kita pada pagi yang mulia ini. Kita share dapat pahala, kita tengok pun dapat pahala walaupun tak join. Okey, alhamdulillah, thank you, syukran. Okey, sambung. Mathaluhum ni ada ha ni, ha yang simple ni yang saya tunjuk tu dekat komputer tu ialah 3 huruf yang berbeza. Ha Jawa ni kan, ha Jawa ha Jawa. Ada mesti besar suara basic. Kha mesti keluar, mesti kalau kara, mesti kena latih. Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Ustaz Cik Baharudin Ismail. Alhamdulillah. Terima kasih kerana join saya. Alhamdulillah. Tadi solat kat mana? Dekat masjid. Udah ke surau. Alhamdulillah, apa-apa pun kita dah diterima untuk Ta'ala untuk solat. Alhamdulillah. Okey. Teruskan lagi. Mathaluhum. Hum tu tebal tebal. Tak ada panjang pendek situ. Kamathal. Jumpa lagi satu ka. Kaf. Okey, makharijul huruf. Sifat keluar huruf ka. Ka mesti dicemekkan. Alhamdulillah. Hakim pun dah join. Ka tu cemik. Cemikkan mulut kita. Ka. Adik-beradik dia apa? Adik-beradik ni ayam. Ayam. Hari ini surah Al-Baqarah Hakim. Hari ini surah Al-Baqarah ayat 17 dan ayat 18 Hakim. Abdul Hakim bin Johar. Betul Surah Al-Baqarah ayat 17 dan ayat 18. Dekat Al-Quran. Hakim tengok dekat komputer, dekat handset pun tak apa. Okey. Ayat 17 dan ayat 18. Okey. Alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Ka cemikkan mulut. Ka macam ketawa. Ka. Kalau qa mesti munculkan mulut. Qa macam ayam. Ayam bermacam ayam, burung ayam. Ayam punya qa. Macam itulah qa. Ka kena latih. Itu perbezaan dia yang pasti, dia berbeza. Itu sebab makharijul huruf tu penting belajar ilmu makharijul huruf untuk kita membezakan setiap huruf hijaiyah yang berada dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab lah. Itu penting. So kita mesti berbeza. Sebab setiap huruf dia ada hak dia. Alif dia ada hak dia sebagai alif. Ba ada ba sebagai hak dia sebagai ba. Bila kita sebut alif, tapi macam kita salah sebut ba, tiba-tiba sebut huruf ba, lepas tu kena ulang lah. Mak sedih, menangis ada huruf ba. Kerana Al-Quran ini hidup. Saya kata hidup dia akan membantu kita pada yaumul qiyamah nanti, yaumul hisab. Okey, sambung lagi. Kamathalil ladzi sa mesti lidah keluar. Sa mesti lidah keluar, bro. Okey, sa titik 3. Sa tak keluar. Sa di dalam. Sa macam cemik dulu. Itu ketawa. Sa tarik dulu gitu Alladzi kamathalil ladzi. Sambunglah. Kamathalil ladzi. Alladzi ini lagi satu huruf alif lam. Alif lam jelaskan ada tanda syiddah bahasa Arabnya, syiddah ataupun tasydid bahasa Jawanya, sabdu. Ulang kaji balik. Huruf yang ada tanda sabdu maksudnya apa? Siapa dapat jawab? Saya boleh ngetek. Apa? Setiap huruf yang ada tanda sabdu maksudnya apa? Ialah di sebalik huruf itu ada dua harfain, ada dua huruf. Ada dua huruf di situ. Itu sebab tu kita tekan allazi kamathalil lazis. Ini terus masuk pada huruf sin. Jangan allazis, tak boleh. Terus masuk cepat-cepat allazis taw qadanar. Okey. Allazis sin. Okey, ni sin dengan fa kan beza. Okey, fa titik 3. Sin cemikkan mulut. Allazis za nipis tunjung lidah. Tadi sa yang ni sa keluar habis, tapi bila sin ni tak keluar habis. Okey, sa, tapi yang zal ni nipis, dia keluar sikit dia. Allazis ujung lidah. Allazis latih lah. Taw ni kena hamaskan sedikit huruf ta. Betul tak kalau allazis taw? Boleh, tak ada masalah. Keluar tu betul. Tapi fasahah ataupun lahjah Arabi tak ada. Kita hamaskan sedikit. Boleh? Kena latihlah kena dipercikkan tu. Percik cakap pasal lambat nantilah. Kan? Ta. Boleh biasa ti tu. Tadi tu. Tu biasa. Itu betul untuk beginner. Tapi kalau boleh percik kita dah latih ti tu. Jadi macam orang Arab kita nak lahjah Arabi. Memanglah kita orang Jawa,
Tapi bila baca Al-Quran mesti nak Lahjah Arabiah kan. So kita orang Islam, lagi-lagi kat Malaysia ni, alhamdulillah Allah jadikan dia punya kefasihan keluar huruf tu. Kalau baca Al-Quran pun macam orang Arab pun terpegun, alhamdulillah. Menghargai kita sebagai bangsa rumpun Melayu, alhamdulillah. Okey, sambung lagi. Tau, tau. Qa, qa, teban, qa, qad, qada, qadana. Nun mata mualif mad asli, setiap pula setiap huruf yang berjumpa alif dan waw sejati. Awi menyanyi tu, tapi kita jumpa alif waw ya ni, maka ia akan jadi mad asli, mesti dua harakat. Tak tahu nama dia apa, tak apa, tetapi kita mesti pasti tahu setiap huruf yang berjumpa alif mesti waw ataupun ya mesti dua harakat. Itu yang pasti, yang confirm kita kena tahu. Narau, ini ada hukum tajwid di sini. Ra tanwin bertemu fa, fa hakiki. Tak tahu hukum nama tak kisah bro, yang penting tahu kat sini mesti dengung. Sekarang ada Al-Quran yang berwarna kan, bagus lah. Maksudnya bila ada berwarna di situ ada hukum tajwid, ada hukum tajwid di situ. Di sini ada narau, macam masuk huruf fa, narau fa, narau, dengung tu dua harakat. Narau fa, narau fa, mesti dengung dua harakat. Dengung tu dua harakat. Faham okey. Ada soalan boleh tanya Nohal punya pagi lagi ni nak ngeteh kan, kedai belum buka, ada kedai yang buka Jawa okey. Falamma, kat sini ada tasydid, ada mad wajib, di sini ada mad jaiz munfasil, huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimah yang berbeza. Tak tahu hukum tu tak apa, tak penting. Yang penting tahu kat sini bila panjang di sini ambil 4 harakat lah, 4 harakat. Kalau ambil 5 semua 5. Saya kata saja. Falam, lam tu dengung kat tasydid tu, dekat sedu tu dah 2 harakat. Falam, sambung lagi dekat yang panjang selempang ni kan. Selempang merah, selempang ni 4 harakat. Jadi 2 lah dengung dekat falam ma, tu 4 harakat. Okey, bacaan 4 5 tu kan kita bagi 4 4 harakat di situ. Okey, faham okey. Allah, ni wajib muntasil kat sini kata aku. Ini panjang. Allah, huruf dha, makharijul huruf dha. Dha ni saya kata itu tahan lidah. Tahan lidah. Betul tak? Lidah tahan gigi, tahan lidah. Tahan tolak. Dha. Dia sama macam ta lah. Tahan gigi, lidah ni tahan gigi, menahan lidah. Tolak. Ya Muhammad Syahril, geng saya Pak Yul. Khabar Muhammad Syahril. Selamat join us. Selamat join us. Ambil kau bahasa cakap rojak. Baca Pak Din dah makan dah, itu sudah. Okey, selamat join lah Syahril. Mudah-mudahan, tak tahu dah awak kerja di mana sekarang. Saya baru add awak hari tu, request kan. Apa pun awak ada, selamat bertugas lah. Apapun, sharekanlah kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dapat share, dapatlah pahala kan. Kita dapat, tak sempat nak tengok habis tak masalah. Tak masalah. Game pek jauh. Tu kecil-kecil dulu. Solat sama-sama kan, alhamdulillah. Okey, tetap kita pek jauh. Okey, sambung dia lah. Okey, Allah panjang 4 harakat Allah ats. Tu hamas apa tak ats? Huruf ats. Ta dihamaskan, dipercikkan, walaupun macam ayam percik yang sedap tu. Percikkan suara, dihembuskan suara sedikit. Saya panggil percik, tapi sebenarnya percik tu hembus. Allah ats, mesti percik kan. Betul tak kalau Allah at? Betul, at tu betul, at tu memang betul. Akan tetapi keluarnya betul, keluar hurufnya betul, tapi tak jadi lahjah Arabiah lah, fasahan tak ada lah kan. So kita baca Al-Quran, kita kena ada satu azam, misi menjadi orang Arab bila baca Al-Quran. Tak jadi tak pandai bahasa Arab tak apa, tapi baca macam orang Arab mesti nak ada azam, dapat pahala tu. Sebab tu okey, walaupun kita orang Jawa, Banjar apa jadi pun, ngomong Siti ngomong lah. Okey, sambung. Ma alif awi. Okey, awi sejati, dua harakat. Ma dua harakat, jangan lebih sangatlah kan. Ma haulahu, kat sini ada waw kecil.
Ada waw besar, waw kecil besar, waw kecil. Waw kecil ni maksudnya apa tuan-tuan? Orang kaji. Dua harakat. Hukum ni adalah mad silah qasirah. Tak tahu nama, no hal. Yang penting kau tahu waw kecil ni mesti panjang dua harakat. Itu saja. Kita set kat minda kita. Tak tahu nama tak ada hal punya tu. Tapi kalau kita tahu waw kecil ni mesti dua harakat. Ayat senang ma haulahu ma dua harakat ma haulahu. Okey. Lagi zahaballah. Zal mesti nipis. Ulang kaji balik. Za hujung lidah. Za hujung lidah. Zai dia tebal, tak ada hujung lidah. Za. Tapi ini huruf ni za hujung lidah. Za lidah ni hujung. Za. Okey Zaha. Ha mesti ha Jawa. Ha. Jangan zaha. Jangan ha pedas. Ha pedas atas tu salah. Ha dia ada hak dia. Nanti dia menangis. Alamak kenapa kau sebut aku ha. Okey, jadi zahaballah. Jauh, Jawa, ha Jawa. Zah nipis. Zahaballah. Namanya lafzul jalalah. Lafzul jalalah macam lafaz yang teragung. Allah Taala dia mesti sebut tebal. Allah. Kalau jumpa orang mualaf dia cakap Allah, itu orang mualaf. Itu kita tak apa, dia mengapa. Tapi kita ni yang dah lama belajar kan, yang memang asal ni lahir sebagai muslim. Mungkin orang Jawa ataupun kita ni memang Islam. Dan saya kata tu lah, cantiknya orang Melayu, rupa Melayu ni jadi kat Allah Ta'ala. Sebutannya bila baca Al-Quran, ayat Quran, lahjah dia cantik. Jamil, orang Arab kata jamil, jamil kan. Jadi kita sebut Allah. Nak ajar nak kita sebut lafaz Allah. Jangan sebut apa sebut Allah. Tak nak Allah. Mesti nampak dia punya kejituan dan kelazatan ataupun kelazatan pula. Nampak kejituan dan kebesaran tu. Allah. Zahaballahu binu. Dua harakat. Dua harakat. Nurihim. Jauh lagi, jumpa lagi Nurihim. Him tak ada panjang pendek panjang kat sini dua harakat. Nurihim. Wajarakahu. Wajah. Ada hamas dekat ca. Wata betul. Saya ulang banyak supaya tuan-tuan ingat wajarakahu mesti ca. Okey. Ta. Betul. Keluar itu betul akan tetapi nak lahjah Arab tak dapatlah cantik. Hamaskan sedikit. Wajarakahum. Jawa jumpa lagi, tak panjang pendek hum fi. Lama-lama cepat masuk hum fi ayat seterusnya. Kalau lama lepak kat sini maka akan panjang, khusus bagi orang yang tak fasih lah. Contoh wajaraka hum jadi ending kita tak panasan itu. Jadi kita jangan lama-lama lepak ngeteh kat sini. Ngeteh kat kedai tu carai tak apa Jawa. Okey. Sambung. Fi dua harakat fi zu. Zu pun sama. Zu sama macam huruf sifat huruf dad zu. Mesti tebal. Tahan lidah menahan diri menahan lidah. Zu tolak. Zu kan. Zuluma. Bila ada alif yang macam ni. Allah kan. Ada alif panjang ni kecil dua harakat zulumatil. Ini ada hukum tadi di sini idgham mislain syafau idgham bila huna. Tak tahu nama no hal punya geng-geng yang baru join Muhammad Rizwan Nazri tolonglah share kawan-kawan semua sharekan banyak kita dapat pahala. Saya pun dapat pahala, tuan-tuan dapat pahala. Berterusan pahala kita yang baik kita share kan. Yang tak baik jangan kita share. Okey, alhamdulillah. Sambung lagi. Sini ada mad idgham bila gunna musyaddad. Huruf lam dengan ra senangnya. Okey, masukkan terus huruf ni. Tak tahu nama tak apa. Tapi maksudnya zulumatil. Masuk huruf lam terus. Dua harakat. Dua harakat Okey. Yubfi. Ni kena ini susah sikitlah. Yubfi. Sod pun sama. Tahan lidah. Lidah menahan gi. Fo. Ni tak tahan lidah lah.
fa. Fa. Tapi mesti gelembungkan mulut. Fa yubfi. Yubfi. Yubfi Sirun. Mak dia sukun. Sirun. Okey. Okey, itu ayat pertama hukum tajwid kita. Sikit lagi. Ni ayat ke-18 sikit je. Sumu, ada mim kecil di sini. Mim kecil di sini bertemu ba. Sini ada dengung macam ikhlas. Ikhlas di sini Okey. Sumu. Bila ada mim ganti ni, mim kecil ni tadi ada jumpa mim besar. Ada pula mim kecil kata tu pening pelaku kan, apa ada mim kecil ni. Di situ kena dengung. Sumu macam masuk huruf mim kecil tu. Sumu buk. Tu. Sumu dengung. Sumu buk. Dengung dekat. Sumu buk. Buk tu cemekan mulut, ada kaf di situ. Buk. Buk. Buk kaf. Buk. Buk. Bukan buk. Buk cemekan mulut. Mun umyu. Mun tak ada dengung. Izhar khalqi tak ada dengung sini Lepas tu kena hafal jugalah huruf-huruf izhar tu. Hamzah, ha, ain, ha, kha. Ada 6 huruf. Tu tak apa. Yang penting sini kita tahu tak dengung. Bukmun. Lepas tu kita belajar. Bukmun. Kak Ina, tak manjat ke ini? So manjat dan kita orang dulu. Okey, dan saya dulu saya tak manjat lagi Kak Ina, tak sempat lah. Banyak urusan yang perlu dilaksanakan. Okey Kak Ina, selamat menghiking Nanti saya jumpa insya-Allah. Okey, umyu. Ni dengung sini. Faqat. Umyu. Fahum. Tebal kan? Fahum. Okey, tebal namanya ha Jawa. Yang jadi saya tahulah ha Jawa. Adik-adik ni kha kan ha pedas, ha pedas, makan pedas best. Amin jangan makan selalu tak elok. Saya tak apa kan tak apa. Okey, sambung. Lam alif, la dua harakat. La yarji'un. Huruf ra. Ra jelaskan ra ghin pelak sikit. Ghin ya yang ni ya terus ke depan mulut. Yarji'un. Ain ain harkum. Ain hamzah kat sini. Kat atas sebelah ni. Ji'un. Cukup dua ayat kita. Okey, peringkat hukum tajwid dan fasahah dan lahjah Arabiyah. Okey, dapat tak sikit tuan-tuan, alhamdulillah. Jemput minum saya nak minum air dulu tegak kering. Bismillah. Alhamdulillah. Okay, siapa yang belum bosan 6 tu senam habiskan pasal cukup lagi ni. Saya alhamdulillah selesai. Okey. Sambung pula kita dekat bahagian tafsir Al-Quran. Tafsir. Tuan-tuan tengok, kawan-kawan semua tengoklah geng yang lain semua boleh tengok ya. Perbandingan hal maksudnya ayat pertama, mathalhum kamathalil ladzi. Perbandingan hal mereka alladzis, orang-orang ini golongan yang munafik. Alladzis tawqada nar, ini golongan munafik. Alladzis tawqada nar, samalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, apabila api itu menerangi sekeliling. Kita habis cerita pasal orang munafik. Ini pun cerita pasal orang munafik kan? Orang kafir dia jelas nampak depan mata kita, tapi orang munafik ni kadang-kadang boleh meresap dalam masyarakat kita. Contoh dia saja imam solat, dia semayang kita kat masjid sama-sama, tapi bila balik rumah rupa dia menyembah sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Ini munafik ni, kata beriman tapi sebenarnya tak beriman Allah Ta'ala. Setiap ayat sebelum itu belajar kan? Perbandingan hal mereka golongan munafik itu sama seperti orang yang menyalakan api. Orang munafik Allah gambarkan sebagai orang yang seumpama falam atu'as ma hawlahu sahaballah, seperti orang yang menyalakan api tu. Dia ni memang api api dalam sekam orang cakap kan. Orang Melayu kata api dalam sekam. Memang inilah munafik. Api dalam sekam, dia suka mengapikan orang. Orang ni gaduh ni, orang ni gaduh ni. Kau tahu tapi kau tahu tak simpulan ni dia jangan ni, padahal dia tak kenal pun.
Itu pun sifat munafik. Sebab tu saya kata masyarakat kita banyak sifat munafik dan kita kena boleh ubah balik sifat-sifat kita. Samalah saya banyak sifat munafik ni. Allah cela tau, cela. Bahaya. Jadi kita kena jauhkan lagi sifat-sifat munafik ni. Jangan buat macam itu. Geng Ahmad Fikri Allah Mama Syekh Ahmad Fikri rajin join join kita lah. Yang faham. Ni saudara mara juga ni. Ini pakar hafiz ni. Pakar lagi pakar daripada saya. Saya tak pakar sangat. Pakar boleh lah. Okay, Ahmad Fikri syukran Syekh. Syukran lijat terjemah maaf fi fasl hazil fasl untuk kita ulang kaji murajaah je, bukan nak kata saya hebat. Kalau Syekh tengok ada soalan, Syekh Ahmad Fikri boleh, Syekh Ahmad boleh betulkan. Dia type kat komen, cakap betul ni Syekh, salah ni Syekh, entah ni. Itu okey, betul kan. Saya open sebab saya masih belajar. Belajar. Umur kata belajar Mat Ahmad Fikri Okey, selamat kita selamat pekan nak rasa pekan ke apa, rindu saya kat pekan. Saya sebab pekan memang rindu 3 bulan kat pekan. Cerita itu lain cerita itu lain hari kita borak. Okey, binurullah Allah mahaulahu, apabila apa itu menerangi sekelilingnya, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya yang menerangi. Mahaulahu zahaballahu binuri, Allah hilangkan tiba-tiba cahaya tu. Hilangkan cahaya yang menerangi itu. Asalnya orang-orang yang beriman ni Allah bagi jugalah peluang kan untuk berubah atau apa. Tapi bila dia menipu Allah Ta'ala, mempermainkan, memperolokkan orang-orang yang beriman, maka Allah tarik keterangan cahaya itu, nur hidayah Allah tarik semakin jauh. Sebab tu kita sifat munafik ni. Thank you terbaik. Tak terbaik sangat lah Fikri. Boleh lah kan. Okay. Dan balik ke sarang. Jadi kita buatlah apa saja yang ke sarang ni untuk membantu masyarakat kan. Alhamdulillah. Zahaballah ni apa tu, Allah tarik tu cahaya tu. Itu sifat-sifat munafik ni kita kena jauhkan lah. Bahaya lah. Memang bahaya. Jadi better kita ikut sunnah Rasulullah kan. Dan masyarakat kita ni sekarang banyak sifat munafik. Sebab tu ada hikmah kita di COVID-19 ni. Saya tengok banyak hikmah Allah Ta'ala. Kita kena pandang baik pada Allah Ta'ala, kerana yang baik Allah Ta'ala itu, yang buruk pun pada kita, tapi pada Allah baik. Kita pada kita kena sebut baik Allah. Kerana saya tengok banyak kebaikan COVID-19. Walaupun tu virus, tapi banyak hikmah dan tarbiyah untuk masyarakat kita. Okey, sambung lagi. Baby main su tak habis mana. Okey. Yang menerima mereka dan dibiarkannya mereka dalam gelap gitu. Jadi Allah biarkan mereka dalam gelap. Asalnya Allah nak bagi dia bertaubat, bagi cahaya. Bila dia mengamalkan sifat munafik, dia menipu orang-orang yang beriman, menipu pencipta dia Allah Ta'ala kan, istahzi'u Allah Ta'ala, menipu Allah Ta'ala, memperolok-olokkan Allah Ta'ala, maka tidak, Allah akan biarkan mereka dalam gelap gitu. Akhirnya la yubsirun wa tarakahum, Allah akan tidak nampakkan sesuatu pun. Dia akan terus dalam keadaan sesat dan sesatnya aksiden terus. Kalau aksiden masuk gaung, baca Yasin mudah. Tapi kita nak menghadap Allah Ta'ala tu pun nak jawab. Saya takut. Siapa jawab? Kau jawab sendiri kau lah. Saya takut. Saya takut selagi mana boleh taubat, kita taubat lah. Masa saya mana kita diberi nafas. Sebab tu kalau orang-orang yang masih hidup tengok orang ni, dia kat dunia ni Allah asyik nak cerita Islam ni, kita yang paling baik, jalan terbaik ialah kita berdoa. Kan jangan cakap apa ni dekat Facebook, engkau ni perangai macam ni, share kan, tutup dia. Tak boleh macam itu. Itu bukan sifat kita yang Rasulullah ajar. Yang Allah ajar kita berdoa. Tak mampu dengan tangan kita berdoa. Itu pasal dia berdoa lah. Bercakap pun cakap elok-elok kan, cakap elok-elok, bukan kita maki-maki dalam Facebook. Cakap ayat baik-baik, ayat yang bersuratan kan, ayat skema. Jangan ayat engkau ni, ayat yang tak elok pun kita mencerca pun, ataupun kita sekarang bahasa kasar ni ialah kita apa tu, bahasa kesat lah kan. Bahasa kesat ni kata kita guna pun, itu juga ada sifat-sifat munafik. Rasulullah tak ajar tu. Rasulullah tak pernah ajar kita bahasa kesat. Bila kita, orang yang macam ini, kita guna bahasa kesat, maka dia terkesan lah. Dia kata, alah, yang keteguh aku pun bahasa kesat sama je, maki-maki aku sama macam aku, tak payahlah aku nak berubah. Cuba kalau kita kena ayat baik, hikmah kan, Allah akan bagi pertolongan, insyaAllah. Kita doa, itu lebih baik lah kan. Zaman Rasulullah yang paling hebat tu sahabat-sahabat yang paling menjana tengok Islam sebelum masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, tengok dia lah yang mengangkat Islam. Tak, itu tak mustahil. Habis cerita. Kalau cerita esok tak habis. Tu cerita ni. Azmi ni memang Wali Azmi ni okay.
Sambung lagi sikit lagi. Summun bukmun. Bukmun umyun fahum la. Ini ayat ni kadang-kadang kita boleh gunakan untuk orang katalah kan, kita nak kena penuh bala, kita baca dah ni. Mereka seolah-olah summun bukmun, pekak, umyun fahum la yarji'un. Mereka seolah-olah orang yang pekak, bisu dan buta. Fahum la yarji'un. Dengan keadaan itu mereka tidak dapat kembali kepada kebenaran. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka mereka seolah-olah pekak, tak dengar apa-apa. Ayat ni kalau kita baca, orang kata jumpa apa, anjing apa kan, dia tak nampak kita, mungkinlah baca kan ayat Quran kan, mungkin syifa kan. Makan ayat ini kita bagi orang tak nampak kita, pekak, tak dengar, kan. Ayat ni bukan tentang orang munafik. Nak baca untuk syifa boleh, syifa boleh, tak ada masalah, tapi kena talaki jugalah, jangan sebarang-barang lagu ni. Okey, itu dia cerita berkenaan tentang orang munafik. Sampai dah ayat yang ke-18, sekejap je kan. Hari-hari buat kan, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sedikit tafsir dan kita masuk akhir, peringkat akhir, iaitu Tarannum. Okey, Tarannum. Saya lagu Bayati tak habis lagi kan. Lagu Bayati tak habis lagi, terbaik. Okey, thank you yang bagi like Okey, lagu Bayati simple. Ikut saya 3 kali, ulang-ulang insya-Allah. Okey, dengan tabaqat level yang paling rendah, tabaqat lemah, key voice yang paling low, tabaqat yang paling rendah. Okey, cuba sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabaqat. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum, itu 1 2 3. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Sekali lagi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. sekali lagi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. okey, sekali lagi. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Ada punya mudah dia. Yali 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 yali. Nak dengar, ingat saya ulangkan juga balik. Nak dengar, kenal Tarannum tu, ingat depan dan belakang. Ingat depan dan belakang. Okey, untuk harakat kedua Bayati. Falamma, kan lain. Ulang sama-sama saya. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah. Dia ada hujung tu, dia macam mudah sikit. Sekali lagi. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah. Tu sekali lagi. Falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah. Boleh? Kita berawal مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Angkat kedua bagu Bayati. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله. Itu yani. Lagu kedua harakat Bayati, lagu Bayati harakat kedua senang nak kenal. Okey. Ujungnya yali 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 dhahab Allah. Dia ujung tu dia macam melirik sikit, macam manja sikit. Okey, dapat tuan-tuan Alhamdulillah. Rasanya alhamdulillah selesai kita. Peringkat terakhir setengah jam 30 minit cukup. Kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kawan-kawan semua, geng-geng mana-mana pun seantero Malaysia, في أي مكان في أي زمان كل ماليزي selamat mengeteh di pagi hari, selamat mencari roti canai, selamat mencari nasi lemak, kopi. Jaga diri, jaga pribadi, jaga akhlak dan jaga Islam. InsyaAllah kita akan berjaya dunia dan akhirat. Okey tuan-tuan, alhamdulillah yang baik. Saya rasanya dah cukup untuk hari itu. Cukuplah untuk hari itu. Jadi apa saja soalan, persoalan, bolehlah tuan-tuan boleh PM saya, WhatsApp messenger saya. Sekarang zaman macam-macam kan. Boleh WhatsApp saya, nombor tertera. Boleh join save YouTube, ataupun saya ada save
saya upload juga di YouTube untuk makluman tuan-tuan, dan subscribe saya lah kan, mudah-mudahan mana tahu jadi subscriber, dapatlah gaji tu subscriber di YouTube, mungkin kita jadi macam value, mungkin saya banyak jadi subscriber, mungkin duit tu saya boleh gunakan untuk jalan Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, yang baik semua daripada Allah, yang buruk pun kita teruskan dengan doa penutup. Doa penutup Al-Quran. Doa penutup Al-Quran. Doa penutup Al-Quran. Okey. Okey. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatayn ya rabbal alamin. Allah kasihanilah kami dengan Al-Quran, jadikan pimpinan cahaya hidayah kami. Allah ingatkan kami apa yang kami dilupakan, ajarkan ya Tuhan apa yang kami cari tentang isi Al-Quran. Kurniakan kami kelapangan untuk membacanya siang malam. Semoga bahagia di dunia dan di akhirat jua ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey tuan-tuan, jumpa lagi pada masa akan datang. Ada rezeki kita akan berjumpa kembali sama insya-Allah. Tolonglah imarahkan Al-Quran dan bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran itu penolong hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Mungkin hidup dunia, tapi apa penolong hidup dunia dan akhirat. Tuan-tuan bolehlah sama-sama dengan saya pada waktu pagi, tapi kita akan ubah lah pada masa akan datang insya-Allah. Jika dah 24 Jun ni dah naik sekolah, jadi saya kita ubah dengan 3-2. Dan saya tapi nanti saya akan maklumkan bila saya ada streaming tu je, join je lah. Ada streaming live tu, adalah tu kelas, sama ada kelas insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk, yang hina, yang cela, yang tak baik semua dari diri saya yang tak handsome ni kan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat mengetai, jumpa lagi. Kita jaga kita, Malaysia boleh, kita mesti menang. Okey. Ila liqa wa ma'assalamah. Bye. Terbaik. Bye.